السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah hadis yang ke-313. Siapa yang ada kitab ni, muka surat 242. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nikah al-shighar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wash-shigharu an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akharu ibnatahu wa laysa bainahuma sadaq. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Allah redha kepada kedua-duanya. Umar itu kepada dia, yakni kepada Abdullah dan kepada bapaknya Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nikah asy-shighar, melarang daripada nikah syighar. Nikah syighar ialah nikah yang ada dalam masyarakat jahiliyah. Dalam hadis ni sebahagian riwayat, di antaranya Abu Dawud, menyebut cuma kata-kata ni ulama berbeza pendapat siapa yang beri kata-kata ni, kata-kata yang kita nak baca ni. Adakah dia daripada Nabi sendiri, ataupun daripada sahabat, ataupun daripada Nafi', iaitu daripada tabi'in, ataupun daripada siapa? Kerana apa kata dia? Wasyighar an yuzawwiju ar-rajulu imra'atan an yuzawwiju ar-rajulu ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akharu ibnatahu wa laysa bainahuma sadaq. Syighar itu bahawa seorang lelaki mengkahwinkan anak perempuannya di atas syarat dia orang lain akan kahwinkan anak perempuan orang lain kepada dia, dan tidak ada di antara perkahwinan itu sadaq, iaitu mahar. Dia macam ni syighar ni. Syighar ni dia kata, aku menikahkan anak aku dengan hang, besok hang bagi nak hang menikah dengan aku pula, tak payah pernah. Walaisa bainahuma sadaq, tidak ada di antara kedua mereka itu sadaq. Sadaq ni maksudnya mahar. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang nikah ni. Dia panggil nikah ni sejenis an-nikahul jahili, sejenis nikah jahiliah. Pak masuk campur di dalam kepentingan mengkahwinkan anak. Dia kahwinkan anak perempuan dia di atas kepentingan dia. Para ulama bincang tentang hadis ni. Pertama, bila Nabi larang nikah, Nabi kata tak boleh nikah secara syighar. Secara aku bagi hang nikah anak aku bagi anak aku menikah dengan hang, dengan syarat esok hang bagi anak hang menikah dengan aku pula. Dia lebih kurang keluar 69 lah. Dia buat syarat. Kalau dia tak letak syarat, tak apa, dia nikah gitu ya.
Duduk lama dia berkenan ke anak patah balik, tak apa. Tapi kalau dia letakkan syarat, tak boleh. Cuma para ulama berbincang tentang hadis ni, adakah yang menyebabkan tidak sah ini disebabkan kerana tak ada mahar, ataupun kerana dia nak main tukar-tukar saja. Kebanyakan ulama mengkaitkan masalah ini ialah masalah mahar. Maksudnya bila nikah tanpa mahar, tak boleh. Sebahagian ulama kaitkan dengan masalah mahar. Sebahagian mereka kata ini berkaitan adalah bagi nikah ada kepentingan nak tukar. Saya buat contoh lain bagi faham. Bagi kita asas, bila satu orang perempuan, anak perempuan nak dikawinkan dengan pasangan dia, dia hendaklah dikawinkan dengan redha dia, dengan pilihannya, dengan kehendaknya. Sekarang pun mereka masukkan syarat anak perempuan, bapak tak boleh paksa lagi anak perempuan kahwin. Ikut-ikut tu keluar pada mazhab Syafi'i. Tak tahulah jadi Wahabi ke tak. Tapi kalau berdasarkan mazhab Al-Imam Syafi'i, bapa wali mujbir, dia boleh paksa anak perempuan dia kahwin dengan lelaki yang dia mahu. Apabila kita mengklik sesuatu pandangan daripada seorang imam, imam ni bukan imam masjid, imam ni maksud tokoh ilmuwan Islam seperti Al-Imam Syafi'i. Apabila kita kritik, kita kata kita tak setuju dengan pandangan ini, disebabkan hadis-hadis Nabi, dan hadis-hadis itu bukan saja kita tafsir, ditafsirkan oleh ulama-ulama lain yang berbeza dengan Imam Syafi'i. Orang kata kalau hampa tak mau ikut Imam Syafi'i dalam masalah ni, apakah hampa pandai pada dia? Kita kata kita tak pandai pada dia, tapi kita ikut orang lain yang pandai, imam-imam lain yang mensyaratkan supaya menyatakan bapa tidak boleh memaksa anak untuk kahwin. Ada sejenis manusia, sekelompok manusia dulu, dia menganggap bahawasanya kalau sekiranya orang berbeza pendapat dengan orang tu, berarti kita kutuk orang tu. Saya tak setuju dengan pendapat awak. Oh, awak kutuk saya. Dia punya taksiran. Ni manusia bermasalah. Baru-baru ni 2-3 hari lepas kita ingat TV3 siar kita punya secara langsung, kita punya forum dengan Osman Muhammadi. Tapi dia tak siar, kita harap dia siarlah hari Khamis nak main ni, kalau boleh tanpa potongan lah. Saya nak sentuh pasal mazhab. Ini salah satu masalah yang menunjukkan Malaysia telah keluar pada mazhab Syafi'i, iaitu dengan tak memberikan lagi kuasa veto kepada bapa untuk paksa anak perempuan kahwin. Sedangkan itu pendapat mazhab Syafi'i. Pendapat itu dipegang kuat oleh keluarga penarik beca Piramli. Hinggakan Azizah tak boleh buat apa bila pak dia nak pergi kahwin orang kaya. Dalam dia kata antara benda yang dia sebut lalu, dia kata kita kena pegang kepada ijma', kepada mainstream. Ijma', tuan-tuan, ramailah ustaz-ustaz kita kata puak-puak ni tak mau ikut ulama', tak mau ikut ijma'. Tuan-tuan, pendapat kebanyakan ulama' tidak dianggap ijma'. Ijma' ni
bukan istilah kita. Ni istilah dalam ilmu usul fiqh. Ijma' ni maksud kesepakatan para mujtahid pada mana-mana zaman, pada salah satu zaman, daripada zaman-zaman, di mana-mana zaman, salah satu zaman selepas wafatnya Nabi SAW. Dia panggil ittifaq jami'i al-mujtahidin fi asli min al-usur ba'da wafati Nabi SAW. Kesepakatan para mujtahidin. Para mujtahidin ni siapa? Para ahli ijtihad. Orang yang macam Al-Imam Syafi'i, orang yang macam Imam Ahmad, orang yang macam Imam Abu Hanifah, orang yang macam Imam Malik, orang yang macam Al-Laits, orang yang macam Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Mujtahid. Apabila mereka sepakat dalam satu perkara, maka dia dianggap ijma'. Kalau mereka ada 100 orang, 99 kata ya, seorang kata tidak, dia tidak dinamakan dengan ijma'. Jadi nak cari hak ijma' ni bukan senang. Kalau semua orang kata, tiba-tiba Ibn Hazm kata lain, dia tak nama ijma'. Dia tak nama ijma'. Dia kena sepakat. Sehingga Imam Ahmad terkenal kata-kata dia, man idda'a bil ijma'i faqad kadza. Siapa yang mendakwa ijma' dia mohon. Bukan kerana ijma' tak boleh berlaku, boleh berlaku tapi susah nak berlaku. Dalam benda yang terang dalam agama, seperti wajibnya solat 5 waktu, hak tu ijma'. Tapi bab tangan tak dada, tak bawah dada, bab kunut orang tak ijma'. Bahkan pendapat kata kunut tu pendapat minoriti. Kita bukan hina kunut, kita kata itu pendapat minoriti. Itu pun kita tak kata salah, kita kata itu pendapat minoriti. Jumhur, majoriti ulama tidak berpendapat demikian. Mereka ni goreng. Tuan-tuan, ini ijma' ulama. Hak kita tak buat. Ini ijma' ulama. Sendang dia semua nyebab. Orang kampung, oh itulah kita ni ikut ijma' ulama. Tapi siapa semayang cah orang ni, dah ijma' ulama suruh buat. Siapa ijma' ulama? 2-3 orang untuk lebay kampung dia, itu ijma'. Itu bukan ijma'. Kalaulah ulama Malaysia Barat tidak dinamakan ijma', campur ulama Malaysia dan Indonesia pun tak nama ijma', kerana kebanyakan mereka bukan mujtahid, mereka muqallidin, mereka ikut orang. Mujtahid ni maksud dia boleh ijtihad sendiri, tak bergantung dengan mazhab orang dah. Tu panggil mujtahid. Kalau puak hak jenis imam-imam jago-jago yang tak memerlukan orang lain, imam mujtahid, mereka ni yang boleh sentiasa berbeza dalam masalah-masalah pandangan, boleh pergi sepakat dalam satu benda tu, dan tak ada pula yang terkecuali dalam masalah tu, kita panggil ijma'. Tu kita panggil ijma'. Mereka pakelentong orang ada mengaji ni, mereka ni kira ada mengaji dengan sahabat. So, orang kata ijma'. Bukan apa. Kita ni ikut ijma' lah. Ada banyak ulama' buat. Perkataan banyak pun dah tak ijma' lah. Ijma' sepakat tanpa kecuali. Siapa yang sepakat? Lebay kampung kita, Al-Majlis Fatwa Kebangsaan, Mufti-Mufti Malaysia. No! Siapa yang sepakat? Mujtahidin. Siapa mujtahidin ni?
Hak dia kata kita ni tak boleh lah lain daripada mazhab orang tua-tua kita. Hak tu bukan mujtahidin. Hak tu bukan mujtahidin. Hak tu muqallid. Apa muqallidin maksud? Kaki ikut. Mujtahid dia sendiri buat keputusan tak gantung pada orang. Hak tu orang panggil mujtahidin. Apa benda yang para mujtahidin ijma'? Adalah benda macam ijma'. Tapi banyak benda yang dikatakan ijma' oleh sebahagian buku itu tidak ijma'. Tapi adalah, tentulah. Wajib puasa Ramadan, tentulah ijma'. Tak ada mujtahid kata puasa Ramadan ni sunat muakkad. Tak ada. Pasal dalil dia jelas. Wajib sembahyang 5 waktu, ijma'. Yang berlaku ijma' pada zaman Nabi, pada mana kita tahu 1/6 harta pusaka untuk nenek, ijma'. Tak ada siapa beza pendapat. Mula Abu Bakar tanya belakang, orang tak tahu. Mai apabila Muhammad bin Maslamah buat keluar dalil, hak lain pun tak bangkanglah. Dia pun bersetuju dengan apa Muhammad sama kata. Dan ahli-ahli ijtihad di kalangan sahabat tidak berbeza pendapat. Kita katakan itu ijma'. Kutip duit mayang kawan, ni kita buat berdasarkan ijma' ulama. Ijma' mana yang ijma' ni? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik kepada masalah paksa kahwin tadi. Kahwin mestilah dengan redha. Kita pegang pandangan ni. Di Malaysia ni pun kita bagi tahu banyak dah pandangan yang tak ikut mazhab Syafi'i. Antaranya yang apa? Darah. Boleh bayar dengan duit, mazhab Syafi'i tak boleh. Saya tak tahulah tuan-tuan hak pergi bayar pakai duit jadi Wahabi ke tak, saya tak pastilah. Tapi keluarlah daripada mazhab Syafi'i tu. Even dalam mazhab Imam Ahmad pun tak dibayar dengan wang. Yang bayar dengan wang ni mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah. Zakat pendapatan hak daripada kutip kat kita tu pun, hak tu pun bukan mazhab Syafi'i. Tiba-tiba mari orang setengah manusia muncul, kita tidak boleh keluar dari mazhab Syafi'i. Abang mari kita pembeli. Ini saya sebut. Saya bukan suruh orang pulang mazhab Syafi'i, saya suruh buka pandangan. Terutama kes-kes yang macam ni. Kalau satu orang bapa memang saya paksa, saya mazhab Syafi'i totok. Anak saya mesti kahwin dengan kuasa, dengan apa? Dengan paksaan saya. Saya wali mujbir. Aku tak setuju dengan hang, biar dia hang kata apa-apa aku. Pasal walaupun itu pendapat mazhab Syafi'i, kita rasa kita nak pakai mazhab lain dalam masalah ni. Kita rasa kahwin bukan untuk kebahagiaan bapa, kahwin untuk kebahagiaan anak. Oh, hang tak mau ikut mazhab Syafi'i ke hang pandai daripada Syafi'i ya? Tu hang tak mau ikut 3 lagi, hang pandai daripada 3 lagi ya? Kalau nak main kali-kali macam tu lambat habis lah. Kan? Dia duk kira belah dia. Dia duk kira belah dia. Kalau kita tak ikut satu pandangan, kita bukan tak ikut mazhab Syafi'i, kita tak ikut dalam beberapa pandangan. Imam Syafi'i, imam yang alim, jali, hebat, agung. Orang tak nafi. Cuma adalah pandangan-pandangan yang kita boleh berbeza dengan dia. Imam Syafi'i sendiri, kalau dia ada, dia tahu buat kerja macam ni. Fanatik ni. Imam Syafi'i kata, kullu mas'alatin takallamtu biha sahal khabaru fiha an Nabi sallallahu alaihi wasallam عند أهل الأثر أو أهل النقل بخلاف ما قلت
fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti. Semua masalah yang aku telah berkata mengenainya, tiba-tiba kamu dapati ada hadis Nabi yang tak sama dengan apa yang aku sebut. Dan hadis di sisi ahlul hadis, maka aku tarik semasa aku hidup dan selepas aku mati. Dia kata, oh siapa kita? Dia tak apalah, dia cakap untuk ahli ilmu. Dia cakap untuk orang yang setara dengan dia. Kata kita pakai pun pendapat hak setara dengan dia ni. Hak kata tak boleh paksa dia, pendapat hak sejagus dengan dia. Imam-imam lain yang jagus juga. Tak pernah ada, tidak pernah ada di kalangan Sahabat radhiyallahu anhu. Mereka lebih afdal daripada kita. Mereka lebih afdal daripada generasi beradab. Mereka adalah salafus salih yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah ada di kalangan imam-imam itu yang merupakan para sahabat. Sama ada Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini, yang merupakan orang alim di dalam ilmu, dalam fiqh, ataupun Abdullah bin Mas'ud, ataupun Abdullah bin Abbas, ataupun khalifah yang empat, Uthman, Ali dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum. Tak pernah ada di kalangan mereka ini yang kata, kalau hampa mai dengar aku habaq dan fatwa aku, jangan ambil dah daripada orang lain. Tak pernah ada mereka kata. Tak pernah ada. Tiba-tiba mai orang kemudian kata, kalau dah kita ikut mazhab ni, pandangan imam ni, tak boleh pakai dah pandangan imam lain kalau tidak sesat. Oh, kacau. Umar tak pernah kata, kalau hamba mak yang aku beritahu, jangan ditanya dah Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Mas'ud tidak pernah kata, kalau hamba mendengar daripada aku, jangan tanya daripada Abdullah bin Abbas. Tiba-tiba orang habaq, kalau kita dah ikut mazhab Syafi'i, jangan duk pakai lagi mazhab Hambali, Hanafi dan Maliki. Salah. Handal. Imam-imam itu semua yang tidak bertanggungjawab terhadap mereka. Mereka yang mengada-ngadakan benda ni. Mereka yang mengada-adakan benda ni. Semua para imam yang empat ialah imam ahli sunnah wal jamaah. Bukan sahaja mereka saja, imam-imam yang lain juga, Al-Auza'i, imam-imam Al-Thawri dan lain-lain lagi yang merupakan imam-imam ahli sunnah wal jamaah, yang merupakan imam yang alim dalam fiqh yang kita hormati. Oleh kerana itu tuan-tuan, hadirin dan hadirat sekalian, kita bahas siapa yang mai kuliah di sini sejak dulu. Memang kita habaq, kita tidak fanatik mazhab. Orang kata jangan kadang-kadang keluar mazhab Syafi'i. Memang hampa keluar dah, tapi hampa tak perasan. Kami kena habaq kata hampa keluar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana nikah mesti di atas redha. Tuan-tuan, paksa nikah ni banyaklah cerita. Di Pakistan, boleh saya sebut di Pakistan. Mereka tu patut tak paksa. Bahkan kes dulu saya ingat lama di UK, United Kingdom. Ada orang Pakistan bunuh anak perempuan dia pasal tak setuju nikah dengan kawan dia. Dia rasa dia bapa dia boleh paksa. Sebahagian hak Pakistan ni buat ni bukan kerana Islam, tapi kerana dia adat Pakistan, adat bangsa-bangsa ni dah mencemarkan wajah Islam. Adat orang Arab terhadap wanita, orang Arab boleh kira. Cuma orang Arab ni dia cemburu. Baguslah cemburu. Setengah orang tak cemburu, bini dia dengan bini orang pun dia tak boleh beza. Arab cemburu. Tapi mengongkong wanita sehingga wanita tak boleh buat apa, tak boleh keluar langsung daripada rumah. Kunci rapat. Termasuk wanita Afghanistan. Sehingga beberapa kes di Afghanistan, dia rela isteri dia mati daripada nak lahirkan anak, daripada isteri dia dirawat oleh doktor lelaki. Orang barat sangka Islam kejam kepada wanita. Sebenarnya tak. Itu adat mereka, tak kena mengena dengan Islam.
Islam sangat open-minded berhubung dengan wanita. Jika tidak kerana Islam, ini menikah syirar ni, menikah jahiliyah yang ditentang sallallahu alaihi wasallam. Menikah mesti kahwin mesti dengan reda. Pak, jangan masuk campur masalah kepentingan dia. Pak bertujuan Islam letakkan wali supaya wali itu melindungi anak perempuan, bukan dia ambil kepentingan di atas perkahwinan anak perempuan. Tak boleh. Walaupun kita masyarakat Melayu ni tak ada menikah syirar ni, tetapi kita ada juga kadang-kadang hak ambil kepentingan. Dia tak mahal-mahal hantaran pasal keluarga ambil ya. Dia tak murah saja mahal. Hantaran nikah ni tidak termasuk daripada apa yang disuruh oleh Islam. Mahal tu kadang-kadang RM80, 8 kupang. Hantaran kahwin RM15,000. Kalau nak tak RM15,000, letak. Dah nak tak juga, tak tu sebagai mahar. Mahar milik mutlak isteri. Hak dia. Hak dia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila dia paksa, dia buat tetap, kahwinan tidak sah. Timbul masalah. Tak sah sebab apa? Sebab menikah tak ada mahar. Siapa menikah tak ada mahar, tak sah. Tapi kalau menikah tak sebut mahar, masa akad nikah, sah ataupun tidak? Aku nikahkan kau Muhammad bin Abdullah, macam dia, dengan Fatimah binti Abu Bakar. Habis. Dia kata aku terima nikah macam mana abang tadi. Cuma Tok Kadi kita kata tak boleh, kena sebut daripada awal balik. Dah. So dia kata aku terima. Sebab itu Imam Al-Bukhari dalam Sahih dia buat contoh. Dia kata kalau satu orang kata nikah nak dengan aku, dia aku nikahkannya. Sah. Cukup syarat, cukup. Kita buat apa? Kita 3-4 kali dia buat salam ketak Allah. Siap dengan kadang, siap. Itu orang Melayu kata. Kalau dia tak sebut mahar, sah ataupun tidak? Sah. Tetapi mahar tetap ada. Mahar tetap ada. Dia mesti sepakat lah. Kalau dia sepakat, dia tak sebut mahar pun, tapi kita kena consider mahar tu. Jadi bila dia nak masuk mai, perempuan kata bayar mahar dulu. Kalau dia kata mahar tadi tak sebut, dia tak boleh, nikah tak ada mahar tak jadi. Berapa mahar dia kata aku bawa RM20 dah, RM20 aku tak mau. Dia tak boleh. Dia kata aku tak setuju, aku menikah ni dia ingatkan mahar hang RM20. Dia kata nak darah kata tu tak RM20. Hang nak buat dia kata RM12,000. RM12,000. Dia kata RM12,000 aku tak mau, aku tak kira aku nak bayar RM20. Dia tak boleh. Bila berkelahi, kita balik kepada kita sebut dulu mahar misil. Mahar misil, mahar bandingan. Mahar bandingan. Maksudnya kita akan tengok sebanding dengan budak perempuan ni, orang kampung dia ni mengaji dengan taraf ni, keluarga hak macam ni, berkurang orang. Dia kata dari tu kak hang berapa? Kak dia dari tu, mak dia kata RM7,000. Itu saya bayar RM7,000. Dia kata no, kak saya SPM lah, saya master. Dia boleh naikkan harga market dia lah. Hak dia. Kira amat dia kata saya RM10,000. Kita pun tidak logik juga. Kalau kak dia RM7,000, dia kadang-kadang RM10,000 padahal mahar hak macam tu yang tak disebut, tapi diandaikan dinamakan dengan mahar misil. Bila kepentingan mahar rimai kepentingannya bila orang berbalah tentang harga mahar. Ataupun perempuan dia tak tahu tentang harga mahar, macam kita sebut, dia tak tahu. Masuk nikah dia ambil lah RM200 dia bagi. Dia kata duit apa? Dia kata pak menakan hang
yang jadi wali tadi, dia kata RM200 cukup. Oh, macam mana dia nak RM200 cukup? Dia tak berulang. Saya tak boleh terima RM200 ini. Ini bukan bayaran saya. Dia kata macam Pak nak dia tak boleh. Dia kata persetujuan dia tu tak boleh. Bila dia tak setuju dan dia anggap penetapan yang dibuat oleh pihak wali kepadanya tak patut, ketika itu sekali lagi kita pergi kepada mahar misil. Ini penting punya untuk kita nak lama. Pergi kepada mahar misil. Mahar misil akan menentukan harga. Balik pada hadis ini, para ulama ini ijma' bahawasanya haramnya menikah syirar. Tetapi mereka sepakat menikah syirar ni haram. Pasal Nabi lama. Tapi dia berbeza pula. Dia kira batal ke kira sah. Kalau dia buat nikah dia tu memang haram, tapi batal ke sah. Contoh, bukan semua benda haram mesti batal. Pakai sutra haram bagi lelaki, tapi kalau dia semayang belum tentu batal. Pakai emas haram, tapi kalau dia semayang belum tentu batal. Orang tu kadang-kadang dia keliru, dia kata pok tu kata boleh pergi rabak perempuan. Kita kata bila kita kata dia kata pegang perempuan tak batal yang semayang. Tengok dia punya nakal lebay-lebay. Dia punya nakal dia tu. Tuan-tuan, kalau kita nak jadi lawyer, kita nak tanya dia balik. Ni kita dah cakap di mahkamah kan. Kalau kita jadi lawyer, tanya dia balik. Habis tu kalau masa ada ayat semayang, hampa tak boleh pegang. Habis kalau tak ada ayat semayang, hampa boleh pegang lah. Kalau hampa pergi. Tuan-tuan, pegang perempuan salah dengan batal ayat semayang, satu perkara yang berbeza. Dua bab yang berbeza. Bukan kata pegang tak batal, maka dia tak dosa. Tak, pegang tak pasal dia biar orang dosa. Tapi soal batal itu tidak. Satu soal yang baru. Ulama-ulama mereka berkhilaf perkara ni. Menikah syirar memang haram, tapi kalau nikah juga dia buat mentukar dia kata nikah juga sah ataupun tidak batal. Para ulama kebanyakan kata batal, melainkan pada Abu Hanifah. Abu Hanifah kata sah, tetapi wajib bayar mahar. Hak dia kata tak perlu mahar tu, tak pakai. Macam orang buat syarat lah. Aku nikah dengan dengan syarat. Dia buat syarat. Perempuan buat syarat. Dengan syarat kata, umpamanya dia kata dengan syarat, aku tak payah tidur dengan hang. Perempuan letakkan syarat kahwin. Kahwin tu sah. Syarat tu tak pakai kerana syarat tu bercanggah dengan maksud nikah. Kalau dia buat syarat tu, dia kata syarat tak pakai. Walaupun janji tak pakai. Ni macam ni lah juga. Abu Hanifah kata sah. Dengan, walaupun perbuatan dia haram, tetapi sah dengan syarat kita wajibkan mahar. Kita paksa dia bayar mahar. Terpaksa bayar mahar. Ini pendapat Abu Hanifah dan hal ini khilaf di kalangan para ulama. Tentuan satu hal saya nak sebut. Khilaf di kalangan para ulama ni biasa. Hadis-hadis yang sama, tapi khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Banyak sebab orang khilaf. Ada orang bila dia khilaf, dia tak boleh tahan daulat dengan khilaf. Dia bukan hujah lawan hujah. Dia tak tahu nak lawan hujah, dia fitnah orang. Ada 2-3 orang kat saya, ada seorang bekas mufti apa dulu ni. Dia main ceramah mana masjid Batu ke apa. Dia pun goreng saya lah. Saya tahu dia marah kat saya.
dia sebut dalam ceramah tu, kata dia telefon saya lah, saya tak jawab. Saya tahu isteri dia tu cikgu. Jadi cikgu saya dulu, saya malas nak jawab. Cuma saya kata kat isteri dia. Dia kata masa tu saya masih mufti. Saya kata kat isteri dia, Ustazah, dia kata kalau Asri pandai sangat, pasal apa Asri tak perbankan kelang awak di Selangor? Saya kata kat dia, dia marah. Saya kata kat isteri dia, saya mufti di Perlis macam mana Selangor. Satu hal. Kemudian masa Datuk jadi mufti wilayah itu, duduk lalu lintas tu dia tak hari entah rumah apa, siapa dia tak perban. Dia puas bila saya naik baru saya kena perban. Dia marah ngayak tu, lah ni pun duk marah lagi lah, biar main dah. Tuan-tuan, manusia bila berbeza, bezalah. Tapi ada orang dia tak tahan daulat dengan berbeza. Tuan-tuan kalau nak tengok berbeza, ni apa nama, saya malas nak sebut nama dia. Hak kata kapal letak tangan tak dada ni sesat. Macam mana letak tangan tak dada boleh sesat? Berapa mazhab, berapa ada hadis yang letak tangan tak dada. Dia kata kena turun, tak dekat perut. Kalau tak tangan tak dada sesat, aku nak tanya hak tak letak langsung sesat ke tak? Tuan-tuan, mazhab apa tak letak langsung? Mazhab Malik. Imam Malik tu imam cerah. Dia sembahyang tak langsung mazhabnya. Lah dada pun tak perut pun tak langsung. Hang nak kata apa? Dulu saya bukan setuju dengan semua pendapat Hasan Bandung. Tapi tuan-tuan kalau baca buku Hamka tentang teguran suci dan jujur kepada Mufti Johor, dulu dia kata Hasan Bandung sesat sebab Hasan Bandung dan najis khinzir. Najis khinzir tu bukan najis mughalladhah. Saya pun setuju dia macam tu. Mughalladhah ni maksud tak perlulah kita nak basuh 7 kali ayak dengan najis khinzir ni. Basuh sekali bersih atau 2-3 kali bersih, hilang bekas, cukuplah. Sebab tu kalau emas belanja dia tinggi tuan-tuan pasal basuh pinggan ni. Kita memang basuh pakai, dia kena tunggu kering apa semua ayak tak. Ni kena guna yang tanah pasal kita punya kebetulan emas. Kita satu-satunya penerbangan di dunia ni yang menggunakan, melaksanakan mazhab Syafi'i tu. Tak apalah, saya tak kata itu dari satu sudut menunjukkan kesungguhan agama tu ada di Malaysia ni. Tapi di sudut-sudut pendapat yang menyatakan, orang yang mengaji banyak saya sebut dah, pendapat yang menyatakan najis khinzir atau pembekas khinzir, najis ini sentuhan khinzir ke, ayak liuk khinzir ke, basahan khinzir ke, tidak termasuk daripada najis mughalladhah, dalam erti kata kita boleh basuh macam tu saja. Bukan saja pendapat orang lain, termasuk pendapat Al-Imam Nawawi. Ni imam besar lah mazhab Syafi'i. Dia pun kata dari segi dalil tak ada. Dalil yang ada yang kata kena basuh tidur yang tanah ni ialah dalil bagi binatang apa? Anjing. Imam Hasan Bandung dia lebih kurang, Imam Nawawi tu lebih sikit. Dia kata tak kena. Tak ada apa, biasa tuan-tuan pandangan. Bukan pandangan dia saja. Imam takkan kalau pandangan tu sesatlah Imam Nawawi. Sesatlah mazhab-mazhab lain. Kalau nak kira sesat, kalau nak kira bukan sesat, yang jadi sesat, hampa nak kata apa kata hamka, berhubung dengan Imam Malik. Imam Malik dia kata anjing tu sendiri tak payah 7 kali. Tak payah ayak tanah Imam Malik. Sebab kata Imam Malik, Quran bagi tahu bahawasanya anjing boleh jadi binatang buruan dalam surah Al-Maidah, Mukallabin. Jadi macam mana binatang buruan ni kalau nak kena nak tangkap, ni tiba-tiba nak kena basuh macam tu.
Dan anjing pada zaman Nabi lintah masuk dalam masjid. Dan macam mana sampai nak basuh sampai 7 kali termasuk ayat tanah? Kata Imam Malik, jadi macam hadis ni tak kuat. Dia bukan tolak sabda Nabi. Dia rasa dengan adanya nas Quran ni dan adanya amalan ahli Madinah, seakan-akan macam pada periwayatan hadis ni ada kerabat. Bukan dia ragu kat Nabi, dia ragu pada orang yang riwayat. Dia ragu pada narrator. Dia ragu pada periwayat tu. Bukan dia tuduh dia palsukan hadis, dia takut ada silap faham. Ataupun dia kata mungkin arahan Nabi ini lil irsyad, dalam erti kata lain hanya untuk panduan saja. Dia Imam Malik kata tak kena cuci. Sebab tu ngerilah mazhab Malik ni, belah anjing Allah tak ada masalah. Tuan-tuan, saya bukan suruh belah anjing. Saya nak harap Hamka kata, kalau Imam Malik ada hadis tu dia tafsir lain, di sudut yang lain dia tengok, dan dia tengok dia reason buat hadis tu disebabkan dia nak pakai nas Quran tu, orang tak kata Imam Malik sesat pasal dia imam besar. Tak kalah kata Hamka Hasan Bandung sesat. Contoh faham maksud saya? Faham tak? Kalau orang kata hak lebih daripada tu pun tak dianggap sesat dalam agama. Takkanlah kawan ini sesat. Paling tidak bila kita berhujah dalam masalah pandangan agama, kita kata yang ni ada dalil, yang ni tak ada dalil. Masalah setengah orang dia tak mau tengok dalil apa. Dia kira aku lama dah dia buat begini. Ini satu masalah. Sebab itu, dan dia buat agama eksklusif. Dia kata apa? Hampa orang awam ni tak boleh faham. Kami ya faham. Apa? Ni agama ni orang awam ni tak faham ni nak cerita kat mereka. Kita yang faham. Dia yang faham. Dia tanya, hang awam ke tak awam? Kalau dah mereka tak faham, tak usah dapat kuliah. Jangan nak pergi depan main mengaji lah. Dah dia kata kalau main mengaji pun tak ada faham. Kalau dia faham main mengaji banyak kali tak ada faham, tak ajak. Orang nak lihat keluasan agama tu. Sebab itu kadang-kadang orang kita jangan lajak sangat dalam masalah hukum hakam fiqh ni. Kalau ada hadis Nabi kita pegang. Contoh Imam Ahmad bin Hanbal. Itu saya sebut dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal. Saya baru ni pada Minhaj Ahmadi dia sebut ahli sunnah tidak pernah menyanggahi mainstream mazhab pemerintah. Saya kata tak. Imam Ahmad bercanggah dengan mazhab pemerintah. Pemerintah pada zaman Imam Ahmad mula Ma'mun, Mu'tasim, Mutawakkil. Imam Ahmad dia berbeza masa zaman Ma'mun. Dia pegang mazhab Mu'tazilah. Timbul isu tentang khalqul Quran. Quran makhluk ke tak makhluk? Perbahasan panjang cerita. Orang lain di kalangan para ulama macam-macam style jawab. Tak mau bagi pemerintah ambil tindakan. Pasal ulama-ulama yang menyokong pemerintah, ini kejahatan. Tuan-tuan, saya bukan sokong negara sekular. Saya bukan sokong negara tanpa agama, sama sekali tidak. Tapi saya selalu kata, kadang-kadang negara demokrasi tanpa mempedulikan agama lebih baik daripada negara yang meletakkan agama tetapi menyalahgunakan agama. Sekurang-kurangnya negara demokrasi yang memberikan hak pada rakyat, semua agama termasuk Islam akan dapat tersebar luas. Manusia akan dapat menilai kebenaran. Tapi bila agama dijadikan alat, agama dijadikan ada personal interest untuk agama,
oleh kuasa pemerintahan ataupun para ulama yang bertengik kepada para pemerintah, lalu agama dijadikan alat untuk menghukum orang lain yang nak beragama. Agama menjadi fitnah. Orang pandang serong pada agama. Saya serupa kali saya sebut, dan banyak perhimpunan PAS dan UMNO, saya kata saya bukan penyokong negara totok dalam erti kata tidak mempedulikan agama, tapi saya kata kadang-kadang negara demokrasi ala barat, jika dia tidak bersikap ada nilai-nilai diskriminasi, dia lebih baik daripada negara yang meletakkan agama berhubung dengan negara tetapi menyalahgunakan agama itu sehingga orang salah faham terhadap Islam. Lebih baik sekurang-kurangnya kita boleh dakwah, semua orang pakat boleh belakang lah, tapi insya-Allah Islam di atas hujah akan berkembang dengan pantas. Tapi Islam di atas kongkungan kuasa pemerintah melaksanakan agama akan mengancam kebebasan manusia untuk menyampaikan risalah yang benar kepada masyarakat. Bahaya. Kelompok-kelompok Ahmad bin Abi Duwad pada zaman Imam Ahmad, ini ulama qadi qudra, qadi besar, hakim besar, berpakat dengan pemerintah, tanamkan pemikiran Mu'tazilah. Pemerintah ni kan terhenti sangat, Ma'mun, Mu'tasim, Mutawakkil ni, mereka ni bukan tahu sangat, mereka peganglah ada ulama-ulama ni kata hukum orang lain yang beza pendapat. Di kalangan para ulama tak tahan nak lawan dengan pemerintah. Jenis tangkap, kurung, seksa. Tanya, Quran makhluk ke tak? Kalau tak kata makhluk, tangkap, kurung, seksa. Setengah para ulama buat layak buruk sikit. Dia pegang tangan, dia kata Taurat, Zabur, Injil, Furqan, Quran. Dia empat ni makhluk. Bila orang tanya apa siapa kata begitu, dia kata empat tu jari aku orang Quran. Terlepaslah tengah tu dia buat layak buruk lah kan. Terlepaslah. Ramai yang terlepas. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad, orang bila tengok dia kena seksa ujung-ujung teruk, orang kata Imam Ahmad, ya Aba Abdullah, kesianlah kat diri hang. Tuhan kata wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan hampa bunuh diri hampa, Tuhan sayang kat hangpa. Tak salah hang bunuh diri hang. Muhammad kata boleh, cuba hampa tengok jenguk keluar pintu. Depa jenguk ke pintu dan tingkap, tengok manusia berduyun, ribuan manusia, anak-anak murid dia yang sedang memegang helaian lembaran kertas untuk mengetahui apa fatwa Imam Ahmad berhubung dengan isu Quran makhluk ataupun tidak. Sebab itu apabila dia dirantai, dibawa kepada pemerintah untuk menjawab soal Quran makhluk ataupun tidak, masa dia pergi, dia kata bahawasanya ulama-ulama lain yang jago, yang tua-tua nasihat, wahai Imam, wahai Aba Abdullah, hari ini hang menjadi ketua, hang tak boleh berunduk dalam masalah ini, maka rosaklah ayat. Dia kena sacrifice diri dia, Imam Ahmad, dan dia terpaksa menghadapi perkara pertembungan yang paling dahsyat. Saya nak sebut Al-Imam Ibn Qayyim Al-Imam Al-Zahabi apabila cerita tentang Imam Ahmad, dia sebut banyak hadis-hadis Nabi SAW, yang mana antaranya Nabi sebut, Nabi kata la yahqiranna ahadukum nafsahu an yara amran lillahi fihi maqal fala yaqulu fihi fayuqalu lahu ma yaqulu maqafatan nas faqalu fayaqul fa iyyaka kuntu ahaqqa an taqaf. Dalam hadis yang diriwayatkan, hadis yang dengan sanad yang sahih, di mana Nabi SAW kata, jangan seseorang kamu itu menghina dirinya sehingga apabila dia melihat itu benda yang patutnya dia kata kerana Allah SWT, tapi dia tak. Bila ditanya kepada dia, pasal apa hang tak kata? Dia kata, aku takut kat orang ramai. Allah Ta'ala kata, sepatutnya hang takut pada aku. Jadi Al-Imam Al-Zahabi sebut
Banyak hadis-hadis yang menunjukkan menyebabkan mauqif Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga bila orang kata pada Imam Muhammad tuan, bila dia kena seksa, mana dia berseksa awal macam mana? Dekat masa awal masa dia kata, Imam Ahmad kata, aku pedang tak takut sangat, kalau pancung mati aku tak terlalu takut. Masa dia pergi ke penjara, dia pergi dia kurungan, tapi aku duduk seraya depan sebat ni, sebat ni lembat mati. Kawan-kawan hak duk kena sebat dah di penjara tu kata, wahai imam, dia kata tu tak duk kisah dengan sebat tu, dia sebat kali pertama dan kali kedua kita berasa, lepas tu tak beratuk rasa kebas, tak tahu berapa kali dah. Dia kata Imam Ahmad dengar hati dia tenang dia, tak apa dah. Tak apa dah. Sebab pada zaman Makmun, Imam Ahmad bila dia tak tahan, dia doa supaya dia tak mau tengok dah Makmun. Kemudian Allah matikan Makmun sebelum Imam Ahmad tengok dah. Kemudian naik Mu'tasim. Mu'tasim dalam sejarah ada bab bagus, tapi bab ni dia kawut. Dia Mu'tazilah. Ahmad bin Abi Duwad lagi pihimpit khalifah. Khalifah ni kan tahu apa tuan. Macam raja-raja Melayu. Dalam banyak perkara dia pun tak tahu apa. Hukum agama dia pun tak tahu. Harap orang habak, orang kata salah, tak nak orang kata betul-betul. Tak tahu lah, dia pun tak tahu. Dia tak tahu kan, saya dia ambil berat. Apa tu benda lain yang dia berat ke? Allah Ta'ala alam. Lain kali kita cerita saya dia berat. Tapi yang pentingnya himpit khalifah. Bila himpit khalifah dia kata, kalau hang tak ambil, wahai khalifah Amirul Mukminin, kalau tak ambil tindakan kepada Ahmad bin Hanbal, hang tak hormat pegangan Makmun dulu ni. Orang ramai tak sokong. Contoh ni gini, gugut ni. Orang ramai tak sokong khalifah kalau khalifah tak ambil tindakan kat dia. Ni perangai sama. Mu'tasim ambil tindakan. Panggil Imam Ahmad kat ganjar. Orang pujuk Imam Ahmad supaya Imam Ahmad beralahlah sikit. Kesian ke dia. Pasal duduk bawa, duduk sebat pi, tuan-tuan. Jadi ada Allah kata dia. Dia kata tak ada masalah. Allah kata bertangkap pun orang tu abaklah, pemimpin hidup sokong ya. Kira ulama-ulama dulu, orang putih tak ada siapa berani kata apa. Kita sikit ya. Hukum macam tu, pergi mahkamah apa orang tak ada bayar, tak ada nak bayar. Tapi dulu Imam Ahmad, siapa nak lawan? Ya? Siapa nak lawan khalifah? Dengan pedang, dengan nampak. Pakat kata bukan kata salah, kata dia sesat. Menghampiri kufur. Padahal dia imam ahli sunnah wal jamaah. Bila orang agak kat Imam Ahmad, orang pujuk Imam Ahmad, beralah lah lebih-lebih orang nampak mereka ni lawan pun tak guna. Imam Ahmad baca hadis. Ahmad kata kaifa tasna'u bi hadis Khabbab. Hampa nak buat apa dengan hadis Khabbab? Khabbab al-Arab, sahabat Nabi. Nabi Imam Ahmad baca yang ringkas. Inna man kana qablakum kana yunsharu ahaduhum bil minshar lakuhu dhalika an dinu. Orang sebelum daripada kamu digegaji dengan gegaji besi, dia pun tak pernah beralah daripada agama mereka. Tuan-tuan, orang-orang yang jumpa Imam Ahmad, cerita Ahmad, orang ni tuan-tuan, tengah orang ni dia perak dengan orang besar. Kenapa perak orang besar? Tengok orang besar perak lah, perak macam dia ni luar biasa lah. Saya pula je ada orang perak lah, tengok angkat masuk diri. Tapi orang perak lah, jumpa orang besar, macam orang besar main kampung. Allah, tak kira. Apa dia kata, ya Muhammad, ada tu. Sehingga dia gerut.
Pasal dalam hati dia besar. Dan bukan semua orang dapat kikis benda ni, tuan. Dan bukan saja tu, kita tengok di kalangan orang agama, bila politik tak nampak macam dia orang agama, nampak macam dia hamba orang. Tak ada izah dia sebagai orang ulama. Tuan-tuan, khalifah dulu ni bukan kata ada negeri. Khalifah Mu'tasim lah, Makmun ni tawan dunia. Ratusan ribu bala tentera. Orang takut dia tampak tadi kepada apa? Kata mereka, kami tak pernah tengok orang yang sehebat Imam Ahmad apabila berhadapan dengan pemimpin. Kana asbatu qalban. Kata dia, ma nahnu fi ainihi illa ka amsalid zubab. Kami ni pada mata Imam Ahmad ni, cerita orang salah seorang yang iri Imam Ahmad nak hukum. Kami ni pada mata Imam Ahmad ni macam lalat. Tu dalam keadaan dia kena Imam Ahmad bin Hanbal tu, sehingga dia dipukul. Dan orang pada hari dia dipukul, pukul dah. Imam Ahmad dipukul 3-40 kali. Pukul sebab tu, sebab kan, sebab. Setiap kali dah terus sebab, dia pun berhenti. Dia pun pergi tanya dia, hang kata apa? Hak pendapat kami? Hak kami punya mazhab betul ke salah? Kata Imam Ahmad, berikanlah kepada aku Quran dan Sunnah supaya aku dapat kata benda yang sama macam apa. Tobat yang lebih. Semua orang duk tengok kesian, sedangkan dia puasa di bulan puasa. Dan para ulama tuan-tuan, masa sebat kata pada khalifah, bunuh dia wahai khalifah, darah dosa darah dia ditanggung oleh kami para ulama. Tu ulama zaman Mu'tazilah. Semua ada pangkat kuda besar lah. Tanya lagi Muhammad, dia setengah ulama tengok tu kesian. Dia kata kepada Muhammad berkalah lah sikit. Kata Imam Ahmad, berikan pada aku kitab dan sunnah supaya aku dapat kata macam apa kata. Kalau ada apa kata ni dalam Quran dan sunnah, aku kata tak nanti bapak tahu. Tak ada, kata Imam Ahmad. Dan ternyata dia terseksa dengan dahsyat. Dan bila dia takut dia mati di kawasan takut rakyat bangkit, dia pun lepaskan dah. Dia disebab dihina pada zaman dia dan dianggap sesat. Hari ini Imam Ahmad kita sebut Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun Imam Syafi'i itu disebut Nasirus Sunnah, pembela sunnah, tetapi gelaran Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat ke Imam Ahmad. Sebab ketika zaman itu imam-imam lain, Imam Syafi'i tidak sehebat Imam Ahmad di dalam melawan arus pemerintah. Dia bukan bawa buat bangkit tentera perang pemerintah, ada. Cuma dia tak setuju. Dia pun tak ajak orang lawan pedang bunuh Mu'tasim ataupun bunuh Makmun tak. Tapi dia tak pernah kata setuju dengan apa yang dia buat. Itulah Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Saya sebut sikit sebelum tuan soalan. Negara kita, tuan-tuan seperti bukan nak perbicaraan saya. Perbicaraan yang saya sebut dulu Dr. Abdullah Yassin, saya ikuti kan. Saya harap malam ni hari mahkamah itu dia putus state, dia edar. Dalam kes Dr. Abdullah Yassin, pendakwah yang ditangkap oleh Jais. Dr. Abdullah Yassin ni tu ustaz apa nama tu? Hak Jais tu. Apa Mahfuz apa nama? Dia kata puak-puak Wahabi ni, dia kata kata aku tak boleh. Saya tak tahu betul dia kata apa, sok abang kod dia silap ke, tapi macam tu lah sok abang tu. Ustaz Abdullah Yassin ni masa ceramah membaca Quran berlaku. Mana nak ceramah lah. Dia ceramah bagus ya, nak banding Ustaz Abdullah Yassin dengan saya, lembut banyak lah Ustaz Abdullah Yassin tu. Dengan bahasa dia yang beralun-alun. Dia bertangkap sama Allah tu. Berapa tahun dah.
Tak jadi kes macam saya lah kahwin. Ialah mungkin saya ada selalu di media ni, pernah jawatan mufti. Jadi tak jadi besar. Tapi dia dah lama ditahan. Ditangkap, diheret ke mahkamah. Dan tuan-tuan tengok dalam perbicaraan di mahkamah, apabila lawyer peguam kamar ainiyah tanya kepada pegawai JAIS, dan baca dalam Metro masukkan. Dia kata apa kesalahan dia? Kerana dia mengajar tanpa tauliah. Mengajar ayat Quran itu dia mengajar tanpa tauliah. Kamar ainiyah tanya, jika seseorang nak masuk Islam, boleh tak awak ajar dia mengucap 2 kalimah syahadat? Dia kata tak boleh. Saya tak ada tauliah. Tu, dalam mahkamah. Kena baca dialog. Jika awak nak mengajar anak awak muqaddam di rumah, boleh ataupun tidak? Ke mana tanya pegawai JAIS? Dia tak boleh, tanpa tauliah. Saya dah suruh ke mana tanya Allah, tapi dia faham tak apa. Jika ada orang nak mati, boleh tak kita mengajak dia mengucap 2 kalimah syahadah? Kan tak boleh, kena tunggu orang ada tauliah dia mengajak kan. Rosak perempuan, rosak. Orang suruh guna untuk jaga agama, mereka rosak agama dalam benda-benda macam ni. Lepas tu dia pakai bola gerakan missionary lah, apalah, duk kempen orang ajak anak muda masuk agama mereka. Apa tu tak perlu tahu dia. Hak Islam ni tak perlu tahu dia. Apa sejenis penyakit sampai tak nak fikir masalah umat pun kita tak tahu. Huduh mereka. Buruk. Sebab tu kadang-kadang menyalahgunakan kuasa agama ni, memberikan kesan yang sangat buruk. Imam Ahmad pada zaman dia dan imam-imam yang lain, mereka tidak menghadapi orang jahil agama, tapi mereka menghadapi golongan agama juga yang khianat kepada agama. Siapa yang menyebabkan para ulama dihukum sepanjang zaman? Agama yang ada kepentingan, yang bersekongkol dengan pihak yang berkuasa. Kalau pihak berkuasa bukan tahu apa. Dalam kes saya tengok pihak berkuasa bukan mahu, semua berlepas diri. Tapi dia sandar. Lelah kali dia sandar dengan istana. Saya tidak fikir istana tahu semua benda ni. Saya memang berpendapat tauliah ni, macam saya kata, tauliah ni kalau nak bagi kepada orang yang langsung tak ada kelulusan agama, tapi nak mengajak perkara khusus agama. Dia ni cikgu matematik nak mengajar tafsir, kita kena tanya sikit. Tapi kalau dia cikgu matematik nak habaq murid-murid sekalian, kita bila balik rumah kena apa? Saya tak boleh cakap, saya tak tahu tak boleh cakap. Hak 5 waktu tu apa cakap? Tak tahu dia. Macam tu. Ada orang hantar email kepada saya. Dia kata, kalaulah senyum itu dianggap sebagai dakwah, bolehkah saya senyum tanpa tahu dia? Senyum itu kan dakwah. Supaya orang suka Islam, dia senyum. Saya tak boleh senyum, saya tak tahu dia. Tapi kalau orang tu langsung tak ada latar belakang Islam, nak mengajar benda khusus, nak mengajar hadis umpamanya, kita kenalah uji dia sikit. Tapi kalau dia ada latar belakang, bagi dia. Tapi kalau nak mengajar perkara umum Islam, nak cakap tentang kebaikan Islam, dia tak perlu tahu dia. Walaupun dia cikgu apa, bagi ke dia. Tapi kalau dia nak pergi perkara yang sangat detail, dia memerlukan ilmu yang spesifik, jadi kita minta lah kat dia. Kalau Hasan Ali Exco Agama nak mengajar tafsir, dia kena tahu dia.
Dan kita pun nak tanya, apa kelulusan Hasan Ali? Datuk Hasan Ali yang berhormat. Khusrin sendiri. Depa kata, saya tak kata, dia kata wal asr innal insana lafi khusr. Dan saya jumpa dia, saya nak suruh dia ubah nama. Bukan kerana saya tak ingat nama tu. Nabi kalau jumpa nama orang yang tak sesuai, Nabi suruh khusr. Khusrin ni maksud kerugian. Wal asr innal insana lafi khusr. Khusrin apa dia? Kerugian, khusr. Tapi saya tak tahu lah. Dia kena ubah khusrin. Tapi tak apa. Lepas habis dapat tauliah, saya suruh dia ubah nama. Tidak, kena satu fikir. Dia sendiri ada ke tauliah? Ketika dia cakap orang Islam tak boleh masuk ke dalam masjid kerana mereka sama dengan wanita. Tuan-tuan, astagfirullahaladzim. Kalau dia kata ada pandangan ulama, saya nak habang. Ada memang ada lah. Han tak payah habang aku beritahu memang ada ulama kata tak boleh masuk. Tapi kepada siapa hampir pilih pandangan tu? Pasal jadi pengarah. Aku nak pilih pandangan hal lain. Pasal Nabi SAW, Yahudi, Kristian Najran, musyrikin masuk pada masjid Nabi, berjumpa dengan dia. Bukan semua yang masuk Islam, ada yang tak masuk Islam. Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim sebut dalam Zadul Ma'ad, Nabi pernah mengizinkan untuk Kristian Najran untuk mereka buat satu upacara ibadat, mereka kena sampai satu waktu. Nabi kata, buatlah kamu dalam masjid Nabi. Mereka mendapat Islam daripada masjid Nabi. Mereka dengar Islam daripada masjid Nabi. Mereka berurusan dengan kerajaan Islam dalam masjid Nabi. Apa perasaan orang Islam tak faham hukum hakam syarak apa ni? Dia habang hampa orang jantan sama dengan wanita haid. Pening dia. Dia ingat dia contaminated ke apa? Dia ni dicemari najis. Sebab tu kadang-kadang pasal apa pendapat dia kuat? Bukan pendapat kuat kerana hujah, kerana kuasa. Sebab tu saya kata, sekali lagi saya kata, agama jika diletakkan dengan elok dalam negara, cantik. Tapi kalau nak menyalahkan agama, lebih baik kita jadi negara demokrasi terbuka. Semua orang boleh seorang sikit lah dakwah. Better than you claim negara tu negara Islam, kemudian nothing. Abusing power. Salah gunakan kuasa. Hadirin dan hadirat sekalian, panjang. Ada salah? Bila hari untuk puasa Arafah? Hari Khamis ni ya? Puasa Arafah. An Ash radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnatu fi as-subh hatta faraqa ad-dunya, rawahu al-Hakim. Abu Abdullah fi kitab Arba'in wa qala haditsun sahih. Tuan-tuan, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus kunut pada waktu salat berpisah daripada dunia ni. Ni hadis kawan ni bagi. Hadis ni tuan-tuan, bukan saja saudara jumpa, imam-imam lain pun jumpa dah. Bukan saja kita bahas, mereka bahas dulu pula kita. Mengapa mereka tak pakai hadis ni? Di atas beberapa andaian. Pertama, mereka tak bersetuju, mereka rasa hadis ni tak kuat disebabkan beberapa faktor. Riwayat-riwayat tentang kunut ni ada kaitan dengan Abu Ja'far Ar-Razi yang dianggap tidak kuat. Kedua, jika kita tengok dalam Sahih Bukhari, hadis yang kata Nabi kunut subuh
Nabi kunut pada waktu subuh. Bawah tu pula kata Nabi kunut pada waktu maghrib juga. Jadi kalau kita praktik hadis kunut subuh, kita juga boleh praktik maghrib. Jadi mereka tafsirkan kunut-kunut ni yang sahabat tengok ni ialah sebagai kunut nazilah. Tak. Oh, tak. Saya kunut subuh. Tak apalah, hang kunut lah. Tapi kami nak cerita hak beda hak kita nak cerita. Kunut itu ialah kunut sebagai kunut nazilah. Karena bukan saja hadis yang kata Nabi kunut subuh, ada hadis kata Nabi kunut pada waktu solat-solat yang lain. Solat-solat yang lain. Ini menunjukkan bukan satu pengkhususan. Siapa nak kunut, dia kunut. Tapi inilah pendapat kebanyakan para ulama. Mereka berpendapat demikian. Salah satu sebab mereka berpendapat demikian, salah satunya ialah kerana maka lihat khulafa, iaitu Abu Bakar dan Umar, yang mana mereka lebih dekat kepada Nabi SAW, tidak didapati riwayat daripada mereka bahawasanya mereka berkunut subuh. Siapa dah ada kita nak kunut? Kerana ada Imam Syafi'i telah jawab, kami dah baca. Syekh, kita nak kunut apa yang ulama-ulama lain bagi tahu, hadis lain bagi tahu. Sebab tu kalau tanya saya menyatakan pendapat tentang kunut subuh ni tidak kuat. Adakah salah orang yang kunut subuh? Pada saya perbuatan itu baik. Habis itu masyarakat bergaduh lah macam ni. Pasal apa pula nak bergaduh? Ada bergaduh tu hampa pergi ke masjid duk maki orang tu, hak tu bergaduh lah. Hampa maki kata pok-pok ni kata kunut baik hampa maki. Kalau nak kira bergaduh, masjid India bergaduh lama dah. Masjid India, masjid Keling ni, depa kunut ke tak? Depa tak kunut sejak merdeka lagi, sejak sebelum merdeka lagi lah. Tak ada masalah apa. Dan saya pun sebut pada tuan-tuan, jika kita salat di belakang imam yang kunut, pada saya eloknya kita kunut. Sebab innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, dijadikan imam untuk kita ikut, maka ikut. Tapi cuma nak tanya, orang Malaysia diajak ketika nak pergi haji, kalau masa tu imam rakaat kedua sembahyang subuh, masa dia duduk senyap tak tu hampa kunut. Nak tanya, siapa lebih fanatik? Siapa lebih fanatik? Dan Imam Syafi'i sendiri pun dia tak pernah kata orang tak kunut sesat, hampa lebih lajak laju. Timbul masalah selawat. Macam mana nak selawat? Saya tahu nak tanya selawat. Tuan-tuan nak selawat Nabi, selawat. Macam mana tuan-tuan nak selawat? Tapi kalau tuan-tuan tanya mana selawat yang afdal, selawat yang afdal siapa ajak? Afdal. Saya ajak afdal. Ustaz mana-mana ajak? Doktor mana-mana ajak? Selawat afdal? Tak. Selawat afdal siapa ajak? Siapa ajak tuan? Nabi ajak selawat afdal. Tuan-tuan tak akan tanya saya tak faedah tuan. Tanya Nabi. Macam mana nak jumpa Nabi? Macam mana nak tanya Nabi? Kita tak jumpa Nabi. Alhamdulillah. Sahabat tanya dah macam mana nak selawat itu. Tak dan kita boleh ke depa lu. Nabi dah ajak Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi ajak. Salawat Ibrahim. Hak tu paling afdal. Orang mai kata selawat nu, selawat syifa, saya tak tahu dah hak tuan Nabi ajak. Doh, hak dia ajak ni lebih baik daripada Nabi. Hak tu tak tahu dah. Hak tu tak tahu. Hak tu tak beranilah, tak berani jahil tangkap 3 kali lagi tak apa. Tak apa, aku tak kata macam Imam Ahmad dah. Hampa mai lah kalau kata patah daripada Nabi ikutlah. Nak kata orang lain nak ajak afdal daripada Nabi dah. Mati langit kiamat kita tak kata. Hampa nak kata apa kata. Aku tak mau kata. Bila puasa hari Arafah ni saya tahu lah nak ikut siapa kan. Ikut dan ikut apa.
hari Arafah ni pertama. Hari ni tuan-tuan, dia ada kaitan dengan tempat. Hari Arafah ni pertama ada kaitan dengan Arafah. Cumanya dua orang tak tahu hari Arafah. Kita mana tahu hari Arafah zaman Nabi, zaman selepas zaman Nabi. Sahabat tak tahu hari Arafah bila di Mekah tu kalau dia duduk jauh. Macam mana dia nak tahu? Berpandukan kepada takwin setempat. Jadi hari Arafah mereka dahulu berpandukan kepada takwin setempat. Itulah benda yang berjalan sejak dulu sebelum era teknologi ni. Katakanlah orang, kita kata 700 tahun lepas. Bukan ada telefon. Kita telah Arafah di Mekah kan. Berpandu kepada apa? Macam mana orang Malaysia nak tahu? Macam mana orang di Nusantara ni nak tahu? Orang di Syria nak tahu? Orang di Iraq nak tahu? Bila hari Arafah untuk mereka puasa Arafah, mereka berpandukan kepada takwin setempat. Boleh jadi mereka sangka hari ni hari Arafah, di sana belum lagi ataupun selepas daripadanya, sebelum daripadanya. Dan kemudian pusat oleh pihak dia berputar, dia tak sama. Kalau semua orang nak ikut bagi sama dengan Saudi time pun dia tak boleh sama juga. Ada negeri yang Saudi dah habis hari Arafah dah, dia baru nak masuk siang. Maka kalau orang ikut berdasarkan tempat pun tak apa. Kalau orang nak pergi dekat-dekat, dia rasa sama, matlak dia sama, dia ikutlah Arafah daripada Saudi. Komen tentang artikel Yusri Muhammad. Ya Allah, banyak benda lah ni yang kita boleh komen. Baca artikel saya. Tuan-tuan, kita nak komen taklah sesuatu yang ada substance, sesuatu yang ada fact. Orang-orang jenis aktivis tarikat macam ni, macam tu lah. Dia memang sensitif dengan saya. Saya pun tak kisahlah. Saya pun kata kat tarikat pun kerap juga kan, padan kan. Tarikat ni macam Imam Awak kita kata. Tapi orang yang tahu tarikat, kadang-kadang ni ada satu hamba Allah, tarikat Syekh Nazim. Tarikat Syekh Nazim ni, saya ingat Kedah beberapa negeri senaraikan dia sebagai tarikat ajaran sesat. Syekh Nazim ni Cyprus. Hati dia punya ni semuanya memang hebat-hebat. Semua kereta hebat. Orang guru tarikat ni lebih-lebih kurang di mana-mana pun sama. Dia habaq pada orang dia kena zuhud, jangan ambil dunia, pakai baju buruk. Tapi kalau masuk rumah mereka, kereta mereka hebat tuan. Syekh Nazim tu sendiri dia punya kekayaan dia luar biasa kan. Dia antara orang paling kaya di sektor tu. Anak-anak murid mereka ni, pasal korang masuk tarikat? Ni pun sentuhan. Sebab sebahagian manusia dia masuk tarikat ialah manusia yang keras. Dia rasa dosa dia banyak sangat. Jadi dia dalam proses tu dia nak pulih secara total dengan masa yang cepat. Lalu dia pun pergi pada tarikat. Dulu ajaran Tal 7 di Kelantan. Sebutlah kan, Tal 7 di Kelantan. Macam itulah ajaran hak buang TV dalam sungai dulu. Saya malas pasal jago dia dulu terkenal dapat banyak anugerah dalam peringkat Malaysia kan. Anugerah agama, tokoh agama, intelektual agama. Tapi pernah buang TV ya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang ni dia rasa, ada orang dia rasa dengan cara tu dosa dia semua dapat ditebus. Sebab tu Nabi SAW bila orang masuk Islam, Nabi sentiasa guide dia supaya dia punya miras tu, kesederhanaan tu ada. Nabi tak bagi orang sampai tak tidur semayang, puasa sampai tak buka, sampai tak mau menikah. Kita baca Nabi tak bagi. Kerana manusia ni dia bukan sentiasa macam tu kemuncak dia. Dia akan mengharungi hidup yang panjang dan tempoh tertentu. Agama di atas rasional.
Kalau semua orang tinggal dunia ni duk berjoget tarikat belah malam, apa lagi? Dia kata dak. Tarikat ni Nabi ajak kat orang tertentu ya. Jadi bukan ajak semua orang. Dia mengajak kita. Kata, saya duk sangka kan Nabi yang saya kenal ni Nabi tak ada manusia lebih sayang pada umat Nabi. Kalau boleh semua umat nak masuk syurga, tiba-tiba hari ni hang mahabak kata dia nak bagi puak-puak hang masuk syurga, puak-puak kami tak bagi masuk ni, kami beratlah. Kau Nabi kata, hampa ikut tarikat ni untuk apa? Nak masuk syurga. Apa siapa dia hak sekat dia tak ada? Mana siapa lah? Tuan-tuan, di Afrika, ni badan boleh kira kita berapa ni badan kurus tak makan. Ikut tarikat hangit. Rumah Tok Syekh tarikat, kursi dia emas kan. Orang bawah ni berzuhud, dapat RM3, RM2 ke bagi kat Tok Syekh. Kita tak ada yang tak ada. Nak kata, bukan kata salah orang tu, pokok ni sampai tak mau terima cium tangan pada orang saya, bukan. Kita rasa kita rendah diri. Kita rasa kita rendah diri, insyaAllah. Kita rasa kalau boleh nak bagi sama, nak macam zaman Abu Bakar, Umar. Lebih Abu Bakar dan Umar tu bukan kerana orang nak menjilat tempat kaki dia atau menjilat tempat tangan dia. Tak ada. Kau orang mai jumpa Abu Bakar daripada jauh kata tolong jempi ayak, kita tak pernah dengar. Mereka semua sanjung Abu Bakar dan Umar kerana keadilannya, kebijaksanaannya, pemerintahannya, kesolehannya, tidak rakus dia pada harta benda rakyat. Ini menyebabkan mereka disanjung. Mai satu kelompok manusia nak buat manusia jadi luar biasa, luar daripada kebiasaan, sampai tak boleh kita nak membezakan antara Islam dengan Buddha. Kadang-kadang yang mana ikut apa tu, terjun sungai pun terjun sungai. Kerajaan Saudi tertubuh kerana golongan yang dipanggil Wahabi dengan bantuan British memberontak menentang Khalifah Turki Osmania. Benarkah begitu? Jika benar, apa kewajarannya? Tak tahu bila dia perang. Tuan-tuan, pertama, kita beritahu wakil Saudi. Kedua, kerajaan Arab Saudi. Tuan-tuan baca ni siapa tulis? Ini Osman Muhammadi tulis. Tarikh pun nak ceritain dia duk pakai buku tu. Dan pada buku musuh. Kerajaan Turki Osmania, di samping kita kata dia ada jasa, tapi di akhir-akhir kerajaan dia tak boleh dinafikan dia sebuah kerajaan yang lemah. Libya menganggap Turki sebagai penjajah. Mesir menganggapnya sebagai penjajah. Harta kekayaan negeri-negeri itu diangkut ke pusat, ke Istanbul. Mereka memberontak. Jordan memberontak menentang Turki. Bukan sebab suka dengan khilafah Islamiah, tetapi kerana adanya penyelewengan kuasa. Dah tak ambil peduli tentang rakyat dan negara. Kalau Khalifah Osmania tu kuat. Sebab tu tuan-tuan, kalau baca pada peringkat awal kebangkitan Kamal Atatürk antara benda yang menyebabkan orang sokong dia masa awal, termasuk beberapa pemikir Islam sokong Kamal Atatürk, termasuk ucapan-ucapan dia Mustafa Kamal Pasha masa dia awal-awal dia mengucap. Dan ketika itu Rashid Ridha sudah menangguhkan keputusan nak menentang atau menyokong Kamal Atatürk ni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tengok Kamal Atatürk punya kempen tu, antaranya dia nak parlimen, dia nak supaya adanya demokrasi. Dia tak mau kepada kongkongan kuku besi. Dia tak mau kepada kelompok agama menggunakan agama untuk menindas orang lain. Unsur-unsur itu ada pada kerajaan Turki. Kalau kerana unsur-unsur itu tidak ada, orang tak sokong Kamal Atatürk. Dia bangkit, dia menang dengan Soviet hanya kerana walaupun akhirnya dia menyeleweng, tetapi kerana rakyat memang dah tak puas hati dengan kerajaan Turki. Itu realiti. Dan kemudian dia bangkit, dia yang jatuhkan, dia buat benda tak elok, dia sekulariskan Turki. Itu masalah kedua. Tetapi kita mesti tanya, pasal apa dia dapat sokongan lawan? Sebab ada benda yang rakyat tak puas hati kat Turki. Nak baca pergi ambil lah.
Baca lah banyak orang. Baca tarikh Najdan, baca. Tak apalah, baca macam-macam. Baca hak orang lain tulis sama. Baca hak sejarawan Saudi tulis sama. Macam mana berlaku. Baca dia John L. Esposito tulis sama. Macam mana berlaku. Tak apa, ambil ada 3 pihak. Ada ni soalan? Benar? Last. 10 lah. Ada soalan? Kemudian saya nak cakap, yang Usman Muhammadi bangkitkan masalah Turki Saudi ni apa kaitan Saudi nak dibangkitkan masalah ni? Katakanlah bukan benar, katakanlah benar Saudi yang menumbangkan Turki. Kita tahu yang tumbangkan Turki bukan Saudi. Yang tumbangkan Turki siapa? Kamal. Yang menumbangkan sistem khalifah di Turki siapa? Kamal Atatürk. Tiba-tiba Muhammad Abdul Wahab pula yang kata tumbang Turki. Hak ni memang hebat orang tua ni. Kamal Atatürk. Masa zaman Muhammad Abdul Wahab pun dulu lagi keluarga Ali Saud kemudian tumbang. Kalaulah kata dia tumbang ke apa, perselisihan antara kerajaan berlaku. Kita pun tanya, siapa yang menjatuhkan kerajaan Bani Umayyah? Siapa jatuh kerajaan Bani Umayyah, tuan? Tuan kena tahu sejarah. Siapa jatuhkan kerajaan Bani Umayyah? Abbasiyah. Lepas pada tu orang puji lah Abbasiyah. Sejarah dia jatuhkan kerajaan Bani Umayyah. Apa menyebabkan Abbasiyah jatuh? Tak banyak. Bentuk kerajaan sendiri Ayyubiyah tak mau ikut. Keluarga Salahuddin Ayyubi tu kita duduk sanjung apa? Andalus. Kita sanjung Andalus Abdul Rahman Dakhil dia meninggalkan kerajaan dia dulu daripada warisan kerajaan Umayyah. Bila kerajaan Umayyah jatuh, dia pergi ke Andalus. Dia menguasai Eropah dan dia bertentangan dengan kerajaan Abbasiyah di Baghdad. Tapi dalam masa yang sama, kita respect, kita appreciate apa yang dia telah buat di Andalus, dan kita juga appreciate apa yang telah dibuat oleh sebahagian kerja yang telah dibuat di Baghdad. Padahal pada zaman itu dua-dua kerajaan itu berperang tu. Kalau nak cakap sejarah bukan contoh kepada khalifah besar seperti Mu'tasim. Saudara duk tengah khutbah saya tentang Mu'tasim yang menyelamatkan wanita kerana seorang wanita dia berjihad. Mu'tasim tu Syekh Imam Ahmad. Adakah kerana dia telah menyelamatkan seorang wanita daripada diseksa yang mungkin polisi politik dia boleh menyebabkan kita mengampunkan semua kesalahan dia menyeksa Imam Ahmad? No. Guna otak. Ya. Ada soalan? Habis. Tu malah cakap pasal politik ni. Tuan-tuan, bawa kitab lah ngaji. Duk cerita benda ni, tak habis kitab ni. Kita tujuan main ngaji kitab ni Umdatul Ahkam. InsyaAllah minggu depan kita sambung balik tentang apa tawil ni, tentang muta'ah. Tentang muta'ah. Hak orang Syiah suka nikah 3-4 jam, 3-4 hari. Ada soalan? Last. Tak ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita. Saya tak tahu Syawab ada buat korban kan? Dewan. Oh, dia tak buat korban. Oh, tak ada korban. Tapi saya mengucapkan bangsa, saya mengucapkan selamat Aidil Adha. Dan insya-Allah saya nak minta maaf kat Masjid Jelutong. Saya nak kena lupa, saya kena khutbah di Bandung, Indonesia. Jadi kapan lagi saya kena, saya harap senang dia. Saya ingat mula nak khutbah di Jelutong, Masjid Jelutong. Dia bunyi tong lah, tapi saya kena ke Bandung, Indonesia. Saya akan bersama di situ Masjid Muhammadiyah pada hari Khamis malam dan pagi esok untuk di sana. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.